Okey, hai Assalamualaikum. Selamat datang ke perjumpaan Kelab dan Persatuan kali ketiga edisi 24 Jun 2021. Tema perjumpaan kali ini ialah Mari Mengenal Seni Budaya Pantun. Objektif perjumpaan kali ini yang pertama, murid dapat mengenali asal-usul dan juga pengenalan kepada seni pantun. Yang kedua ialah murid dapat menjawab menggunakan cara asas dalam menjawab pantun, dan yang akhir sekali ialah murid dapat melihat bagaimana demo pesta pantun dan ataupun pertandingan pantun dilaksanakan. Okey. Sebelum itu saya memperkenalkan sahabat saya yang mana juga sebagai moderator. Yang pertama ialah Muhammad Fuad bin Muhtar, Nur Sakinah Nadrah binti Saiful Nizam, dan akhir sekali saya Muhammad Syarif Irfan bin Mat Syukri. Okey, sekarang mari kita lihat kepada objektif yang pertama, iaitu pengenalan kepada pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan satu puisi tradisional yang mana digunakan oleh zaman dahulu kala yang untuk menzahirkan perasaan yang terpendam dan juga secara tersirat. Mengikut sejarah, pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu membaca dan juga menulis lagi. Di samping bertujuan untuk menzahirkan perasaan, pantun juga digunakan dalam berjenaka, menyindir dan juga memberi nasihat. Pantun sering digunakan di tanah Melayu dan juga di Indonesia. Terdapat beberapa situasi yang mana pantun dijadikan sebuah arti lain. Okey, sekarang kita teruskan dengan mengenal bentuk-bentuk pantun yang mana merupakan warisan negara. Pertama, pantun terdapat dalam bentuk dua kerat. Di dalam pantun dua kerat, ia hanya mempunyai rima satu baris dan ayat isi satu baris. Bentuk pantun yang seterusnya ialah bentuk pantun empat kerat. Pantun empat kerat mempunyai dua baris rima, satu baris isi dan satu baris ayat huraian. Bentuk pantun empat kerat mestilah berpolakan AB-AB, yang mana sebutan di hujung hendaklah sama. Seterusnya kita akan beralih kepada ciri-ciri pantun. Bentuk pantun mestilah mempunyai ikatan berima dan mempunyai sebutan yang sama di hujung dan di tengah. Sebutan yang sama di hujung akan dipanggil sebagai rima akhir, manakala sebutan yang sama di tengah akan dipanggil sebagai rima tengah. Penggunaan rima tengah dapat menentukan tahap penguasaan kosakata oleh pencipta pantun. Okey, rima tengah tidaklah wajib dalam sebuah pantun, tetapi demi memberikan keindahan terhadap pantun tersebut, rima tengah hendaklah merupakan cara yang terbaik. Okey, sekian daripada saya teruskan kepada kawan saya untuk teruskan pembentangan ini, Nur Sakinah Nadrah. Cara asas menjawab pantun. Langkah yang pertama, mengenal pasti kata tanya yang terlibat. Contohnya, bagaimana, mengapa, apakah, di manakah, dan juga pada. Langkah yang kedua, menukar kata tanya dengan kata kunci yang terlibat. Contoh yang pertama, bagaimana. Kata kunci, tentu, selalu, dan sentiasa. Yang kedua, mengapakah. Kata kunci, mudah, mampu dan dapat. Yang ketiga, di manakah. Kata kunci, pada, sekadar, cuma dan hanya. Yang keempat, apakah. Kata kunci, pada, sekadar, cuma dan hanya. Langkah yang ketiga, menjawab soalan menggunakan logik akal dan pengetahuan am. Contoh soalan, syurga di mana? Di dalam rumah. Binaan berkayu, usang dan lama. Syurga di mana di dalam rumah ialah ayat soalan. Binaan berkayu, usang dan lama ialah ayat huraian. Contoh jawapan, pada suasana terbinanya syurga, bahagia gembira, bergolak merana. Pada suasana terbinanya syurga ialah ayat soalan. Bahagia gembira, bergolak merana ialah ayat huraian. Langkah yang keempat, menentukan perkataan yang bersesuaian dengan rima pada sebutan terakhir ayat jawapan dan ayat huraian. Contoh pembinaan rima, pada suasana terbinanya syurga. Ga ialah sebutan yang pertama. Bahagia gembira, bergolak merana. Na ialah sebutan yang kedua. Menentukan perkataan yang mempunyai sebutan ga dan na di belakang. Ga contohnya jingga. Na contohnya ialah ratna. Langkah yang kelima ataupun langkah yang terakhir, menggunakan perkataan yang dipilih untuk membentuk pembayang yang sempurna dan gabungkan dengan ayat jawapan dan huraian. Contoh pembentukan bayang, ga, jingga, na, ratna. Putera tampan berbusana jingga,
menuju Melaka bertemu Ratna. Pada suasana terbinanya syurga, bahagia gembira bergolak merana. Iaitu bagaimana pesta pantun dilaksanakan. Pertandingan pesta pantun sering dilakukan saban tahun. Pertandingan begini dianjurkan bagi menarik minat pelajar dalam seni budaya pantun. Di dalam pertandingan pantun terdapat 5 pusingan. Pertandingan ini sering dimulakan dengan upacara pembuka gelanggang. Pembuka gelanggang bertujuan untuk memperkenalkan ahli kumpulan kepada pihak lawan. Pembuka gelanggang sering diberikan tempoh dalam masa 2 hingga 3 minit mengikut kreativiti sesebuah kumpulan. Seterusnya kita lihat kepada pusingan pertama. Pusingan pertama merupakan pusingan di mana pemantun memulakan sesi jual beli pantun. Seterusnya pusingan kedua. Pusingan ini merupakan pusingan di mana pemantun harus mencabut secara spontan tema soalan dan kepada siapa pantun itu bakal dijual juga akan dicabut secara spontan. Seterusnya bagi pusingan ketiga dan keempat, pemantun perlu mencabut undi tema soalan tersendiri dan lawannya. Pada pusingan terakhir, pemantun keempat akan berentap dalam sesi jual beli pantun. Okey, sekarang kita sama-sama saksikan bagaimana pembuka gelanggang dilakukan di dalam arena jual beli pantun. Pemantun kelima, tibalah giliran. Perkenal pasukan kepada semua. Sekarang dipersilakan pemantun kelima pasukan negeri Terengganu Darul Iman untuk memperkenalkan pasukannya dalam masa 3 minit dari sekarang. Ikan keke ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai, dua teruna segaknya amboi, tiga darah sopan gemalai. Ikan keke ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai, kanda di sana segaknya amboi, Dinda pula sopan gemalai. kami berlima bersatu hati, Menjulang nama negeri negeri tercinta, warisan lenda disanjung tinggi, meredah gelora idam juara. Ikan keke ikan keke ikan keke ikan Salamku suap pemanis kata, Langkah pertama kini bermula. budaya tradisi diagung sentiasa, Hebat pekerti, pintar bicara. perkenal pasukan, Ayo mulakan. salamku hulur pembuka bicara, di medan berpantun minda diuji, Andi Putra lantang bersuara, takkan mengalah, kental berdiri. takkan mengalah, kental berdiri, tenaga dikerah, tak minta balasan. Nur Syazana, wajah berseri, Mulia pribadi menjadi hiasan. mulia pribadi menjadi hiasan. Ifah Atira turun gelanggang, tetap bersantun dalam pasukan, Mengharap sirih pulang ke gagang. mengharap sirih pulang ke gagang. Fazli Ikhwan, pemantun harapan, hasrat di hati, usah dihalang, Tetap berjuang habis-habisan. tetap berjuang habis-habisan. Pantun ku olah, tradisi ku junjung, Nurul Fazira menjulang warisan, Budaya tinggalan diagung disanjung. kalau Pinang pulang ke tampuknya, Kalau burung Pulang ke sangkar. Kalau kami berjuang bersama, menggenggam juara sejarah di Lakar. Alang-alang kaki melangkah, biar bergegar bumi bertuah. alang-alang datang bertandang, Biar terbangkit semangat berjuang. alang-alang keringat dikerah.
negeri bertuah. Ayo kita melangkah. Terima kasih adinda-adinda pemantun negeri Terengganu. Dari sini kita dapat lihat yang mana kelantangan suara dan kerjasama antara ahli pasukan amatlah diperlukan. Okey, sekarang kita teruskan dengan melihat bagaimana sesi jual pantun yang sebenar di dalam pertandingan Pesta Pantun. Pertama, sementara pusingan kedua masa menjual pantun adalah 60 saat dan masa menjual pantun bagi pusingan ketiga dan pusingan tambahan adalah 30 saat. Sementara itu untuk belian pantun, loceng dibunyikan sekali sebaik saja. Juru pantun meminta pemantun membeli pantun dan loceng dibunyikan 2 kali. Menandakan masa membeli pantun telah tamat, iaitu 60 saat. Pantun yang dibeli dan dijawab selepas loceng 2 kali dibunyikan tidak akan diberi sebarang markah. Saya kira para pemantun sudah pun jelas dengan peraturan-peraturan pertandingan. Sidang yang saya muliakan, terbang bersama sekawan enggang, turun berhimpun di Teluk Bayu. Bismillah kata pembuka gelanggang, silat pantun anak Melayu. Sebelum kita melangkah ke arena berpantun, di pusingan pertama nanti, elok saya bacakan tema pada pusingan tersebut. Untuk pengetahuan para pemantun dan para hakim, tema pusingan pertama ialah: pertama, 1 murid 1 sukan. Kedua, ko-kurikulum untuk perpaduan. Ketiga, memartabatkan bahasa Melayu. Keempat, menjana transformasi pendidikan. Kelima, guru penyayang. Dan keenam, bangsa berfikir. Sekali lagi saya ulang. Pertama, 1 murid 1 sukan. Kedua, ko-kurikulum untuk perpaduan. Ketiga, memartabatkan bahasa Melayu. Keempat, menjana transformasi pendidikan. Kelima, guru penyayang. Dan keenam, bangsa berfikir. Sejarah dituntun, penawar duka, Bukit Puteri legenda berzaman, gelanggang pantun kini dibuka, pemantun bestari kita tampilkan. Bagi membuka gelanggang pertandingan pada malam ini, dipersilakan pemantun pertama dari negeri Terengganu untuk menjualkan pantun kepada pemantun A dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan tema 1 murid 1 sukan, 15 saat dari sekarang. Ayanda, anak dah turun dulu ya. Di rimba langkat, menembang keledang, ku ambil sebatang, penahan layar, sukan diangkat, akademik kecundang, lelah di padang, bagaimana terbayar? Begitulah soalan pantun yang diberi. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang. Dengarkan. Kuntuman senjarang berapit melati, menyeri laman kelopak bertabur, lelah di padang, dibela nanti, berteras teladan, agenda disubur. Demikian pertemuan pertama antara Putra Sulung Terengganu, Andi Putra Amirul, bertemu puteri pertama. Begitulah bagaimana sesi soal beli pantun dilakukan. Para pemantun hendaklah menjual dan membeli pantun dalam masa 60 saat. Dari sini kita dapat lihat penguasaan kosakata amatlah penting bagi seseorang pemantun ini. Sekarang kita beralih kepada kelebihan dan kesimpulan. Perjumpaan kita pada hari ini yang pertama ialah keberanian. Aspek keberanian diperlukan dalam mempertahankan seni warisan yang semakin ditinggal oleh masyarakat. Kedua ialah kerjasama. Kerjasama antara rakan sepasukan amatlah penting dalam memberikan jawapan yang terbaik, kerana di dalam arena pantun
Setiap pemantun merupakan sebuah nakoda yang saling memerlukan kepakaran antara satu sama lain. Okey, dan yang seterusnya ialah komitmen. Untuk menjadi pemantun yang hebat, komitmen hendaklah diberikan dengan sepenuhnya kerana pantun memerlukan banyak latihan dalam menjual beli pantun. Antara kelebihan dalam pertandingan pantun yang pertama ialah penguasaan kosakata yang semakin baik secara tidak langsung. Kosakata yang klasik juga dapat digunakan dalam menulis karangan bahasa Melayu. Selain itu, pemantun juga perlulah mempunyai fikiran yang terbuka kerana pemantun haruslah peka dengan isu semasa dan perlu sabar dalam menghadapi ujian yang tidak dijangka-jangka. Kelebihan yang terakhir ialah pemantun akan memperolehi pengalaman dalam memudayakan cara penyampaian hasrat seperti di zaman dahulu kala. Sebagai akhir kalam, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebagai tanda penghargaan kami kepada penolong kanan core kurikulum SMK Mengkuang, Cikgu Mahathir bin Harun kerana memberikan kesempatan kepada kami dalam menguruskan perjumpaan kelab dan persatuan pada kali ini. Tidak lupa juga guru-guru yang banyak membantu. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Fazli bin Mak Hilmi dan Cikgu Nur Aizi binti Mak Ghazali. Sekian, salam hormat daripada kami bertiga. Assalamualaikum. Mbak.